Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Jamia binti Abdullah, Cikgu Sains Anda hari ini. Kita masih lagi dalam bab 1, rancangan dan gerak balas. Tapi hari ini kita akan pergi ke topik yang subtopik yang seterusnya. Okay, kita tengok dulu apa objektif yang akan kita capai hari ini. Okay, masih lagi dalam 1.1 sistem saraf manusia. Okay. Objektif yang akan kita capai 1+1.2 membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan juga luar kawal dan mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Kriteria kejayaan yang akan anda dapat iaitu di akhir PDP hari ini, murid akan dapat yang pertama, melukis urutan aliran impuls bagi tindakan terkawal dan luar kawal. Dan yang kedua, menyatakan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Itu kriteria kejayaan. Okay. Kalau anda perhatikan dalam tajuk yang lepas, cikgu dah tunjukkan rajah 1+1 ni sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okay, kita dah bincangkan dalam tajuk yang lepas. Okay, hari ini kita nak tengok lebih lanjut berkaitan dengan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, ini ialah dua jenis gerak balas badan manusia terhadap rangsangan. Satu tindakan terkawal dan satu lagi ialah tindakan luar kawal. Okay, apa dia tindakan terkawal? Tindakan terkawal ni ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Maksudnya kita boleh fikir sama ada kita nak buat ataupun kita tak nak buat. Kita boleh kata ya ataupun kita boleh kata tidak. Itu ialah tindakan terkawal. Kita boleh fikir. Ya, semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Kita boleh fikir tentang suatu tindakan atau gerak balas yang kita nak buat. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan. So itu adalah contoh-contoh tindakan terkawal. Okey, gambar-gambar yang ditunjukkan ni adalah semua berkaitan dengan contoh tindakan terkawal. Okay, awak nak buat ke tak nak buat boleh fikir, boleh pilih. Okey, dalam urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal, seperti rajah 1.3. Kalau anda perhatikan dekat sini, bermula daripada rangsangan. Tengok yang berwarna kuning dia ya. Kemudian, pergi ke afektor iaitu reseptor. Reseptor ialah organ deria. Kalau contoh kat sini, organ deria yang terlibat ialah telinga. Rangsangan yang diterima ialah bunyi deringan telefon. Afektor akan menghasilkan, apabila dirangsang, akan menghasilkan impuls. Impuls ialah isyarat elektrik yang akan dibawa di sepanjang sistem saraf kita. Impuls rangsangan akan dibawa ke otak. Seterusnya, fungsi otak adalah untuk mentafsirkan data ataupun mentafsirkan impuls yang diterima. Kemudian menghasilkan impuls gerak balas yang dihantar ke efektor. Efektor dekat sini terdiri daripada otot ataupun kelenjar. Otot tangan sama ada mengecut ataupun mengendur. Kelenjar, contoh kelenjar ialah kelenjar ideo, kelenjar pituitary, kelenjar air mata. Seterusnya, otot atau kelenjar ini akan menghasilkan gerak balas. So, ini adalah urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal.
Okay, contoh yang diberi dekat sini bunyi jaringan telefon merupakan rangsangan. Kemudian reseptor menerima rangsangan tersebut dan menghasilkan impuls. Impuls dihantar ke otak. Seterusnya impuls gerak balas akan dihasilkan dan dihantar ke efektor iaitu otot atau kelenjar dan gerak balas dihasilkan iaitu gerak balas menyentuh skrin telefon. So rangsangannya ialah bunyi jaringan telefon, gerak balasnya adalah menyentuh skrin telefon. Kita tengok seterusnya tindakan luar kawal. Okay, kalau tadi tindakan terkawal, sekarang tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Yang ini kita tak perlu fikir. Okay, tindakan tu berlaku secara serta-merta. Kita tak sedar. Okay, waktu tidur pun dia berlaku. So, tindakan luar kawal ni terbagi kepada dua kumpulan. Ingat ya, bagi pada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, tindakan luar kawal yang melibatkan medulla oblongata. Okay, medulla oblongata ni ialah satu bahagian yang terdapat pada struktur otak manusia. Okay, contoh tindakan luar kawal ialah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur. Okay, kalau anda perhatikan denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur ini semua kita tak boleh kawal. Okay, waktu tidur pun dia berlaku. Okay, contoh denyutan jantung. Okay, waktu tidur pun tetap berlaku. Kita tak boleh kata stop. Kalau pernafasan pun awak boleh stop dalam beberapa saat. Okay, kalau berterusan, apa akibatnya? Fikir sendiri. Okay, seterusnya perhatikan gambar ni. Okay, kalau ada yang mungkin tertanya-tanya peristalsis tu apa, ini ialah peristalsis. Okay. Satu proses di mana ia berlaku di sepanjang salur pencernaan. Okay, contohnya di esofagus, di perut, usus kecil, okay, berlaku peristalsis di mana otot-otot di sepanjang salur pencernaan tu mengecut dan mengendur. Tujuannya ialah untuk menolak makanan yang kita telan yang masuk ke dalam salur pencernaan tu untuk terus bergerak ke bahagian seterusnya. So peristalsis ni adalah salah satu contoh tindakan luar kawal. Okay. Okay. Jenis yang kedua ialah tindakan luar kawal melibatkan saraf tunjang, iaitu tindakan refleks. Kita panggil sebagai tindakan refleks. Okay. Contohnya ialah menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Contoh lain, menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Ini semua adalah contoh-contoh tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang yang kita panggil sebagai tindakan refleks. Okay, tindakan yang pantas, okay, serta-merta. Kalau kita nak fikir dulu, kaki kita dah terpijak benda tajam, kita nak fikir dulu nak tarik ke nak biar. Itu maksudnya something wrong dekat kita punya sistem saraf. Okey, tindakan luar kawal melibatkan saraf tunjang iaitu tindakan refleks tadi. Ini contoh-contoh yang cikgu dah sebutkan tadi. Okay, bersin. Ini bila berlaku ketukan pada bahagian lutut, okay, apa yang berlaku ialah kaki automatically terangkat. Okay, ini tangan terkena benda panas, kita cepat-cepat tarik. So itu ialah contoh tindakan refleks. Okay, apa yang berlaku tadi tu, okay, Rajah 1.5 ni dia menerangkan tentang urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal, iaitu tindakan refleks tadi tu. Okay.
Kalau awak perhatikan kat sini, objek panas dekat sini ialah cerik. Okay, kita letakkan atas api, didihkan air, cerik ni panas. Okay, jari tersentuh objek panas. So apa yang berlaku ialah jari kita ni ada reseptor. Okay, jari kita ni adalah efektor. Yang mana reseptor yang ada pada hujung jari ni boleh mengesan kepanasan tersebut. Okay, seterusnya impuls akan terhasil. Impuls ialah isyarat elektrik, sudah terangkan tadi. Impuls akan terhasil dan akan dibawa ke saraf tunjang. Okay. Seterusnya, gerak balas akan terhasil. Gerak balas yang terhasil dekat sini ialah pengecutan otot. Ini efektor yang ada kat sini ialah otot lengan. Yang mana berlaku pengecutan otot dan tangan automatically akan ditarik menjauhi objek panas tersebut. Okay, yang ini ialah tindakan refleks. Okay. Mudah-mudah dah tengok tadi berkaitan dengan tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okay, tindakan luar kawal ada dua tadi ya. Tindakan yang dikawal oleh medula oblongata dan juga satu lagi tindakan refleks. Okay, tindakan kepentingan. Kita tengok pula kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Sangat penting ya sistem saraf kita ni. Kalau sistem saraf kita tak berfungsi dengan baik, okay, seluruh kehidupan kita akan terganggu. Okay, cuba kita perhatikan. Rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dalam bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. So sangat penting kita punya sistem saraf ni. Okay, kalau sistem saraf kita tak berfungsi, okay, contohnya orang yang kena kencing manis yang kritikal. Okay, dia terpijak paku pun kadang-kadang dia sistem saraf dia tak boleh nak mengesan, so dia tak boleh rasa paku tu dah tertusuk ke kaki dia. Okay, so sama-sama kita jaga anugerah yang Allah telah berikan kepada kita ni. Okay, macam mana nak jaga sistem saraf kita ni? Okay, kita akan bincang nanti lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kita nak jaga sistem saraf kita ya, supaya sentiasa dapat berfungsi dengan baik. Okay, sama sekali kena jagalah kita punya pemakanan, okay, supaya tidak kena kencing manis. Kalau naik motor nak kena pakai helmet, supaya kalau berlaku hentakan kepala kita ni tak masih ada perlindungan lagi. Ya. Elakkan kecederaan kita punya bahagian kepala, bahagian otak, sebab dia adalah salah satu struktur yang penting dalam sistem saraf. Okey, sistem saraf yang terjejas lazimnya akan menyebabkan terganggu kita punya aktiviti kehidupan. Okey, cikgu rasa sampai sini saja kita bincang berkaitan dengan PDPR hari ini. Cikgu nak teruskan kepada tugasan yang awak perlu buat hari ini. Okey, tugasan anda hari ini ada
dua tugasan untuk yang pertama, lukis rajah urutan aliran impuls bagi tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okey, lukis rajah urutan aliran impuls bagi tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Yang ini awak buat dalam buku nota ataupun kertas A4. Okey, dijadikan sebagai nota. Simpan dalam fail ataupun tampal dalam buku nota sains. Okey, tambahan yang ini cikgu nak kalau boleh setiap orang buatlah ya. Okay, tambahannya ialah bagi satu contoh lain urutan aliran impuls bagi tindakan terkawal. Okay, tindakan terkawal je cikgu nak. Melalui rakaman suara dan hantar ke grup WhatsApp sains. Okay, cikgu harap tak ada masalah. Okay. Rakaman suara ni untuk awak buat sebut nama lah kalau tak dulu tak tahu siapa ya. Okay, sebut suara nama dulu. Contohnya saya Cikgu Jamia binti Abdullah. Okay, nak beri satu contoh. Urutan aliran impuls bagi tindakan terkawal. Okay, contohnya mata cikgu melihat sekuntum bunga yang cantik, lalu cikgu petik bunga tersebut. So mata melihat bunga yang cantik itu ialah rangsangan, memetik bunga pula adalah gerak balas. So dekat sini awak terangkanlah macam yang cikgu bagi contoh tersebut. Okay, simple, satu je contoh. Okay, ada banyak lagi contoh lain kan. Okay, baiklah. Sampai di sini saja PDPR kita hari ini. So, perbincangan diteruskan lagi di grup WhatsApp. Okay. Jaga diri, jaga SOP. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.